Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Cikgu Nur Azlin binti Osman dengan tajuk perkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia. Objektif pembelajaran yang cikgu nak kamu capai ialah murid dapat memerihal perkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia. Kriteria kejayaan di akhir pembelajaran ini, cikgu harap kamu dapat membanding beza antara fungsi setiap sistem dalam tubuh, dan juga dapat menceritakan perkaitan antara setiap sistem. Baiklah, cikgu akan terangkan pada kamu perkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia. Tubuh manusia ni terdiri daripada beberapa sistem. Masihkah kamu ingat akan sistem-sistem di dalam tubuh manusia yang telah kamu pelajari? Cuba lihat dekat gambar rajah ni. Kamu dah belajar hari tu kan? Sistem rangka, sistem pernafasan, sistem pencernaan dan juga sistem peredaran darah. Baiklah, setiap sistem ni dia saling berkait antara satu sama lain untuk memastikan tubuh kita berfungsi dengan baik. Cuba kita imbas kembali setiap sistem ni. Yang pertama kita lihat dulu sistem rangka. Cikgu terangkan sistem rangka bagi kamu ingat. Okey, sistem rangka ni adalah sistem peredaran darah, mengangkut oksigen dan nutrien kepada sistem rangka untuk membentuk tumbesaran tulang. Sistem rangka ni melindungi tubuh dan organ-organ pernafasan dan peredaran darah seperti peparu dan jantung. Baiklah, sistem pernafasan pula mengangkut oksigen dan bergantung pada sistem peredaran darah untuk menghantar oksigen ke seluruh tubuh. Sistem pernafasan juga bergantung pada sistem peredaran darah untuk membantu menyingkirkan karbon dioksida daripada tubuh. Okey, sekarang kita lihat sistem pencernaan pula. Okey. Sistem pencernaan ni ialah sistem peredaran darah yang mengangkut oksigen kepada sistem pencernaan. Sistem pencernaan ni dia membekalkan nutrien kepada organ seperti jantung supaya dapat terus berfungsi dengan baik. Okey, ni sistem pencernaan lah. Okey. Kalau sistem peredaran darah ni ialah tugas dia sangat penting dekat tubuh kita ni, sebab sistem peredaran darah ni kalau tak berfungsi kita tak dapat menjalankan proses hidup sebab dia mengangkut oksigen, nutrien, air ke dalam tubuh. Okey. Baiklah, adakah sistem peredaran darah dapat berfungsi dengan sendiri? Tahu tak jawapannya? Sistem di dalam tubuh manusia ni dia tidak dapat berfungsi secara sendiri. Sekiranya salah satu daripada sistem ini gagal berfungsi, sistem yang lain akan turut terganggu. Jadi cuba kita lihat. Saya tercekik makanan. Cuba kita lihat video ni. Kenapa ni Afrika? Saya tercekik makanan. Afikah dia kata dia tercekik makanan.
Apakah sistem yang terlibat ataupun yang terganggu semasa Afiqah batuk sebentar tadi? Situasi tercekik makanan ni mengganggu beberapa sistem di dalam tubuh manusia, ya. Seperti yang kamu lihat di dalam video tadi, Afiqah terbatuk-batuk disebabkan tercekik makanan. Daripada penjelasan yang cikgu bagi tadi, penerangan yang cikgu bagi tadi, cuba kamu kena pasti apakah sistem yang terganggu. Cikgu harap kamu dapat jawablah. Okey, jom kita lihat gambar rajah di sebelah ni. Ini adalah tiub esophagus, yang berwarna biru ni, dan dekat bahagian sini trachea, bahagian leher ni, ada saluran trachea, dan dekat sini adalah esophagus ni lah. Okey, dekat makanan yang tercekik tadi dia tersangkut dekat sini, yang berwarna kuning ni, dia tersangkut pada esophagus. Okey. Seseorang yang tercekik makanan akan menyebabkan sistem pencernaan dia terganggu di bahagian esophagus ni lah. Okey. Makanan yang terperangkap di esophagus ni akan menghalang udara masuk. Dia menghalang. Tengoklah kat sini. Dia dah sampai udara bila masuk kat sini. Dia menghalanglah memasuki trachea. Menghalang udara tu masuk ke dalam trachea dan akan menyebabkan sistem pernafasan kita terganggu kerana mengalami kesukaran untuk bernafas. Boleh faham? Okey, kita lihat pula situasi yang kedua ni. Tulang yang patah juga menjejaskan beberapa sistem di dalam tubuh manusia. Ni dia. Yang cikgu bulatkan ni, ni tulang yang patah lah. Okey, apa sistem yang terjejas atau terganggu? Tulang tangan yang patah, bila patah, akan menjejaskan sistem rangka. Dia akan menjejaskan sistem rangka. Pada masa yang sama, tangan akan membengkak. Tangan ni akan membengkak kerana pengaliran darah dalam sistem peredaran darah turut terganggu. Jadi, kalau tangan patah atau ada anggota tubuh badan yang patah, sistem yang akan terganggu ialah sistem rangka dan sistem peredaran darah. So, itu adalah perkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia. Dia bukannya satu sistem bila dah berlaku sesuatu, sistem lain tu okey. Tak maknanya kalau berlaku sesuatu sistem tu terganggu, bermakna sistem yang lain pun turut terganggu. Untuk pengetahuan kamu semua, penting penjagaan semua sistem di dalam badan supaya sistem-sistem ini tidak terganggu. Contoh situasi 1 hingga situasi 4. Okey, cuba kita lihat situasi 1. Situasi 1 ni dia makan berlebihan. Terlalu banyak makan menyebabkan salur darah di dalam jantung menjadi sempit akibat pembentukan plak daripada kolesterol berlebihan di dalam badan. Yang lain ni, cikgu nak kamu cuba cari dan fikirkan apa sebab sistem pernafasan, pencernaan dan rangka ni terganggu. Baiklah, tibalah masanya untuk kita memelihara pula sistem di dalam tubuh manusia. Macam mana kita nak memelihara sistem ni? Okey, contoh sistem rangka ni. Sistem rangka ni, kita ambil makanan yang kaya dengan kalsium. Untuk kita bina tulang supaya tulang kita kuat. Kemudian, kamu boleh ambil contohlah susu dan produk tenusu lah yang mengandungi kalsium yang dapat menguatkan tulang rangka kamu lah. Kemudian kamu boleh melakukan aktiviti fizikal
seperti berlari, melompat, menari untuk nak menguatkan tulang kamu. Kemudian kamu memakai alat perlindungan dan tali pinggang keledar. Guna ketika kamu menunggang motosikal atau menunggang basikal. Gunakan pelindung lutut, siku untuk menyokong pergelangan tangan apabila perlu. Pakai tali pinggang keledar ketika menaiki kenderaan. Dengan cara tu kamu dapatlah memelihara sistem rangka kamu tu. Okey. Kalau sistem peredaran darah macam mana pula kamu nak lindungi atau nak kita pelihara? Macam mana? Okey, dengan mengambil makanan yang mengandungi pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan akan menyebabkan kolesterol terkumpul di dalam saluran darah dan akan membentuk plak. So kita kena kurangkanlah. Kena kurangkanlah makanan-makanan yang berlemak ni. Plak ni dia menyebabkan salur darah tu menjadi sempit dan jantung perlu bekerja lebih kuat untuk mengepam darah ke seluruh tubuh. So jagalah pemakanan kamu. Dan satu lagi kamu kena bersenam lah. Selalulah bersenam untuk mengurangkan lemak-lemak kamu tu yang ada dalam badan. Okey, sistem pernafasan pula, kita cubalah hindari daripada merokok. Kemudian kita pergilah dekat tempat yang tinggal yang di persekitaran yang bersih. Sebab bila bersih tu kita dapat bernafas dengan lebih teratur lah kan. Lebih senang lah, mudah lah. Okey, basuh tangan dengan kerap. Amalkan basuh tangan dengan kerap menggunakan sabun dan air atau cecair sanitize tangan tu kan. Okey, elakkan menyentuh mulut atau hidung tanpa membasuh tangan. Terlebih dahulu kerana bakteria atau virus pada tangan yang akan masuk ke dalam sistem pernafasan kita dan mengakibatkan penyakit COVID-19 yang sekarang melanda dekat negara kita ni. Okey. Kemudian sistem pencernaan. Okey. Macam mana kita nak memelihara sistem pencernaan kita ni? Makan makanan yang kaya dengan serat lah. Seperti sayur, buah-buahan, bijirin yang penuh bijirin penuh lah untuk memudahkan proses penyingkiran tinja. Jadi tak adalah sembelit kan. Okey, kemudian minumlah air yang secukupnya untuk melancarkan sistem pencernaan. Okey, itu sahaja yang cikgu nak terangkan. Okey, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan daripada mula-mula tadi sampai di akhir ni. Okey. Latihan cikgu nak kamu buat di muka surat dalam buku teks sains muka surat 48, iaitu soalan dari soalan 7 hingga bermula daripada soalan 7, 8 dan 9. Okey, sebarang pertanyaan boleh sampaikan melalui Telegram dan kita jumpa lagi lah pada minggu hadapan dengan tajuk yang baru. Okey, Assalamualaikum. Bye.